takbur dan juga membangga-bangga diri. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Ayat di dalam ayat ini ada satu perkataan, kita baca ni, dunubi. Wal jaril dunub. Jaril dunub tu maknanya jiran tetangga yang sudah pun jauh. Apa kata dunub dia nak highlight kan? Dia satu perkataan itu, wal jaril dunub maknanya jiran-jiran yang dekat, jiran-jiran jauh. Zil qurba, jiran yang dekat. Maknanya kita dalam ayat ini dituntut supaya buat baik pada jiran yang dekat dan juga jiran yang jauh. Kemudian perkataan wajar juga terdapat dalam ayat itu membawa maksud jiran yang jauh yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita tapi jiran kita. Dan ada juga di kalangan ulama menjelaskan makna dunub itu sebagai berikut, iaitu jauh, dunub itu mana jauh? Jauh daripada bersuci. Artinya kalau seorang sedang berdunub dan mana dia tak mandi, dia tak berada dekat suci lah. Yang kedua, jauh daripada ibadat. Bila dia sedang berdunub, dia tak boleh nak buat ibadat. Sembahyang tak boleh, dan beberapa amalan-amalan lainnya tak boleh hak jasa dibuat, boleh buat, tak boleh buat dalam situasi berdunub. Kemudian ada juga di kalangan ulama yang menyatakan seseorang itu dikatakan berdunub apabila bercampur dengan isterinya. Dan inilah yang biasa dipakai oleh para ulama lah. Maknanya berdunub di sini maksudnya apabila seorang suami bersama dengan isterinya ataupun menyetubuhi isterinya, maka itu dikatakan sebagai berdunub. Dan ada juga yang menyatakan malaikat menjauhi orang yang berdunub. Masa sepanjang berdunub itu malaikat jauh. Sebab itu dalam suami isteri setelah mereka berdunub, maka dituntut sebelum tidur ambil air sembahyang dulu. Ambil air sembahyang dulu dengan tujuan supaya memudahkan kita mandi akan datang. Nak mandi dulu pun comel. Akan kita tengok sebab hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berdunub ni, kita tengok kadang-kadang Rasulullah SAW selepas saja berdunub dengan isterinya, maka baginda segera mandi. Kadang-kadang baginda tangguh. Dan mandi junub ni kalau merujuk pada kitab I'anatul Talibin, kita boleh buat separuh-separuh. Tidak perlu kita buat mandi sepenuh. Saya kata tengah malam tu mandi separuh, lagi esok sambung lagi. Dia boleh buat itu. Kalangan masyarakat kita bila kita tanya, boleh dia buat separuh? Tak boleh. Kalau rasa separuh boleh. Boleh separuh tu boleh. Maknanya kalau kita rasa sejuk sangat, terutama sekali bulan 12 tu, siapa-siapa yang kahwin bulan 12, orang kata dah nak kahwin bulan 12. Dah kahwin bulan 12 kan? Separuh mana? Separuh. Dia boleh daripada pinggang ke bawah. Kita mandi dulu pinggang ke bawah, kita basuh tu, niat adalah niat junub. Sampai ke hujung kaki. Bagi esok dia start kepala sampai ke pusat. Kemudian proses niat. Proses niat ini sebenarnya dalam proses niat junub ni, kalau dalam kitab I'anatul Talibin kata, mula-mula kita nak letak mula-mula kita nak air yang pertama kena kat kepala kita berlaku proses junub, proses mandi junub. Mula-mula kita letak tetapi tu kadang mungkin kita tak ingat, mungkin kita ingat kan. Kalau kita nak niat junub ni, masa kita nak basuh tangan tu, basuh tangan kita nak ambil wuduk apa semua, proses mandi junub sudah pun bermula, niat situ boleh je. Jadi mungkin kita letak tak kepala kita tak ingat, sudah-sudah baru ingat, Allah tak ingat niat. Takkan nak balik mandi pula. Baik apa 40 kali mandi junub. Kecut habis boleh-boleh. Okey. Nanti saya akan buka sesi jawab lah. Kita ceramah seorang agak tak tahu. Okey. Kemudian ini sebab-sebab yang menyebabkan berlaku mandi junub. Bertemu antara dua khitan. Pasal apa disebut bertemu antara dua khitan? Pasal orang lelaki pun berkhitan, orang perempuan pun berkhitan. Apabila bertemu tahap dua khitan itu, maka berlaku mandi junub. Ini menunjukkan bahawa kalau tidak berlaku pertemuan dua khitan ini, tak mandi junub. Dan begitu juga kalau tidak berlaku pertemuan dua khitan ini, maka tidak kena hukuman hudud. Orang sedang cakap tentang hudud ni, tak kena hukuman hudud. Nampak macam ke berlaku persetubuhan dah, tapi tidak. Begitu juga suami isteri. Jadi dia tidak mandi junub. Maksud bertemu dua khitan di sini ialah tenggelam kepala. Ni limau sikit lah. Minta maaf lah, kita dewasa kan, cara dewasa lah. Cara dewasa. Tapi oleh dewasa pun sekarang kan nak sebut kata-kata seumpama ini. Tenggelam kepala alat kelamin lelaki ataupun disebut dalam bahasa Ustaz Azhar itu tenggelam kepala Angry Bird. Gitu. Bahasa standard lah. Dan alat kelamin wanita walaupun tidak mengeluarkan mani. Walaupun tidak mengeluarkan mani kena mandi junub. Berdasarkan sebuah hadis, apabila berlaku pertemuan antara empat peha, wajib mandi. Idza jalasa baina syu'abihal arba' wajib al-wudu. Bila berlaku pertemuan antara empat peha, ini kiasan, ayat kiasan daripada Rasulullah SAW berhubung dengan berlakunya persetubuhan antara suami isteri. Wajib mandilah. Tak kira hadis ini tidak kata maknanya ada pancaran mani, tak ada pancaran mani. Jawabnya wajib mandi berdasarkan hadis Muslim dalam Sahih Kitabul Haid daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis riwayat Nasa'i. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apabila bertemu atau bersentuh dua khitan, maka wajib mandi. Aku melakukannya dengan Rasulullah SAW dan kami mandi. Dia cerita hal suami ini.
Aisyah radhiyallahu anha. Tapi cerita tu untuk bermanfaat kepada umat Islam. Hadisnya juga disebut sebagai hadis Al-Bukhari. Idza taqal khitanain wajib al-ghusl. Bila bertemu dua khitanan, idza taqal khitanan wajib al-ghusl. Bila bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Bertubuhan dengan sesuatu yang tidak disetujui oleh tabiat semula jadi manusia. Seperti bertubuhan dengan mayat. Orang setubuh mayat pun dia kena berjunub. Jadi maknanya orang hak itu kena mandi dah. Orang mayat tu kalau kita tahu mandikan dia. Kalau kita tak tahu, tak apalah. Berjunub apabila memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin kanak-kanak perempuan. Ini bahaya ni. Pergaulan kanak-kanak lelaki perempuan yang tidak terkawal. Jadi kalau berlaku begitu, jawabnya dia kena berjunub jugalah budak-budak ni. Begitu juga wanita dewasa adalah berjunub apabila memasukkan alat kelamin kanak-kanak lelaki yang masih kecil. Dalam alat kelamin kita itu memasukkan alat kelamin binatang sekalipun, termasuk ketika itu berjunub dah tu. Dia dikira sebagai berjunub. Begitu orang lelaki yang rogo lembu contohnya, dia dikira sebagai berjunub. Wanita dia berlaku dah. Berlaku dengan bukan berlaku lah. Jangan agak kelakor. Tajuk ni tajuk yang menggetarkan jiwa sikit. Contoh saya nak sebut di sini wanita yang telah dirogo, wanita yang dirogo. Wanita dirogo dia kena berjunub. Laki-laki yang merogo pun dia kena sebagai berjunub. Laki-laki tu wajib mandi junub. Tapi perogo kita ni tak boleh pergi perogo. Yang patut perogo ni kena belajar tak patut dipayah. Kemudian begitu kat perempuan-perempuan yang dirogo, dia kena wajib mandi junub. Nak buat laporan polis tu kemudian dia, tapi kena mandi junub dulu. Jangan orang dia tak tahu benda-benda macam ni. Keluar mani dengan sertai oleh syahwat, baik laki-laki maupun wanita, walaupun tidak melalui jalan persetubuhan, maka dikira sebagai berjunub lah. Keluar mani melalui disertai dengan syahwat. Di sana ada keluar mani tidak disertai syahwat disebabkan oleh tulang belakang rosak, jeng, contohnya accident lah, jadi rosak punya tulang belakang, jadi mani itu keluar secara tidak sedar. Jadi itu tidak boleh dikatakan sebagai berjunub. Junub ini dia kena dengan syahwat, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun tidak melalui jalan persetubuhan. Cuma perempuan ni struktur mani dia tu adalah berbeza dengan struktur mani orang lelaki. Dan orang perempuan ni dia lebih lambat keluar berbanding orang lelaki. Misalnya melalui cara melihat, memikir, mencium dan lain-lain yang boleh menyebabkan keluar mani, maka itu semua dia kena berjunub kan. Tapi kalau masyarakat Melayu kita lah, orang sekadar melihat perempuan keluar mani dapat dia jengkeran itu kan. WhatsApp semua orang panggil. Tengok filem keluar tu jeng dulu kan. Saya tak sampai tahap tu dunia Melayu kita ni. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Ummu Salamah, katanya Ummu Sulaim isteri Abu Talhah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Adakah wajib kata wanita mandi? Jadi dia wanita-wanita Ansar terutama sekali, mereka selalu sering tanya Rasulullah termasuk soal mandi apabila bermimpi. Dia tanya Rasulullah tentang mimpi. Maknanya perempuan pun ada juga mimpi. Orang perempuan ada juga mimpi sebagaimana orang lelaki mimpi. Benda sama je berlaku Sabda Rasulullah SAW, ya, apabila dia melihat air. Itu melihat air mandi lah. Lalu Ummu Sulaim menutup mukanya. Ini malu juga kawan tu. Kawan tu tanya, kawan tu tutup muka. Malu. Wanita-wanita Arab malu kan? Mata Melayu kita lagi malu. Ujar beliau seterusnya, wahai Rasulullah, adakah kamu wanita bermimpi? Sabda baginda, ya. Rasulullah nak pastikan bahawa perempuan itu memang bermimpi. Bila mimpi macam ni, jawabnya kena mandi junub lah. Kemudian seterusnya, maksud keluar air daripada wanita ialah keluar air mani kekuasaan istinja, iaitu kawasan yang kelihatan apabila wanita duduk. Ini sensitif saya sebut kan. Apabila duduk, alat kelamin dia terbuka. Terbuka. Bila air mani keluar takak terbuka tu, maka dia kena mandi kewajipannya. Tak perlu air mani tu meleleh keluar. Tak perlu meleleh. Dia rasa ada dekat dalam tu, maka dia kena mandi dulu. Tak perlu meleleh keluar lah. Maksud keluar air daripada wanita ialah keluar air mani kekuasaan istinja. Istinja tak ada istinja. Kawasan tempat kita basuh. Orang perempuan kan kadang-kadang bila kita basuh air kecil tu sebenarnya kita masukkan tangan sikit dalam kawasan tu. Jadi tidak perlu disyaratkan mesti meleleh keluar dan sebagainya, tak payah. Pada kawasan yang kelihatan apabila wanita duduk, berdasarkan majoriti ulama, junub tidak berlaku dengan sebab keluar tanpa syahwat, seperti keluar mani dengan sebab penyakit atau takut yang amat sangat. Takut kan amat sangat, polis buat berulok berjunub tu. Contohnya ni tak mungkin berlaku lah. Tapi kalau berlaku seperti itu, jawabnya dia tak berjunub lah tu, walaupun dia berjunub. Sebab dia ketakutan kepada JBJ. Lain daripada itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu dengan air. Innamal ma' mil ma'. Air itu dengan air. Maksudnya air mani kena mandi dengan air. Itu maksudnya. Artinya keluar air mani itu menyebabkan perlu mandi junub. Kita menggunakan air mutlak berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ini asah-asah dia.
Kemudian bagi ulama mazhab Syafi'i, junub berlaku sama ada air mani keluar dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ada pula pandangan sebahagian ulama Syafi'i kata gitu. Dengan syahwat atau tanpa syahwat. Jangan syarat tak ada penyakit lah. Orang tu tak ada penyakit. Dia tak ada penyakit. Kalau dia penyakit, bab lain. Majoriti ulama berpendapat seseorang yang merasa hendak keluar mani ketika nafsunya memuncak, kemudian memegang alat kelaminnya sehingga menyebabkan mani tidak keluar, tidak dikira seorang yang berjunub. Baik tidak keluar lagi walaupun nafsu dah muncak. Dia pegang dulu. Berat juga. Ini kerja berat lagi ni. Mani yang keluar tanpa disertai dengan rasa lazat, atau yang keluar tanpa memancuk, atau keluar tanpa melakukan persetubuhan tetapi dengan sebab penyakit, tidak mewajibkan orang yang mengalaminya mandi. Macam saya sebut tadi lah, cuma wajib ke atasnya mengambil wuduk sahaja. Basuh semua sekali, lepas tu ambil wuduk. Basuh dan juga ambil wuduk. Kemudian ini adalah rukun mandi. Ni yang sebenarnya masuk waktu tu zaman simulasi ni. Bukan simulasi junub, kelakonan untuk melakukan junub. Kelakonan melakukan junub, aku bertamu tajuk ni. Mana cara mandi junub. Cara mandi junub. Rukun mandi melibatkan dua perkara. Pertama niat. Pertama niat mandi. Niat berfungsi membezakan antara ibadat dengan adat. Jadi kalau kita basuh saja, jadi basuh saja. Tapi kalau kita niat tu saja, ada pemakat untuk adat bersama Allah, selesai masalahnya. Niat berfungsi membezakan antara ibadat dengan adat. Niat merupakan amalan hati sebenarnya. Jadi tak payah berlafaz lah. Tak payah berlafaz. Usolli, nawaitu fardul husli. Pak Wahumuhno. Sebelum orang nak tidur tak boleh. Contohnya tak payah, niat tu benda dalam hati. Al-niyatu mahalluhal qalb. Orang kata niat itu tepatnya dalam hati. Macam kita sembahyang lah. Pergi Masjid Uzar dia. Rumah saya ni kan dia niat buat usolli dengan spekar pula. Kejut api orang mau tidur. Ya, niat benda dalam hati je. Lafaz niat tu memang kena belajar, tapi niat tu benda dalam hati je. Itu mendapat sunnah. Tidak ada satu riwayat sahih Rasulullah nak sembahyang, maka baginda akan berkata usolli gitu kan. Cuma cakap Melayu kita buat tu untuk membantu kehadiran niat dalam hati. Berlafaz niat bagaimana dilakukan oleh orang lain. Ketika mandi junub tidak diperoleh sandaran ni daripada Rasulullah, dia seelok ditinggalkan. Walaupun niat masa tu usolli, nawaitu fardul husli, dan ada lah gini, habis tak payah. Dalam hati saja sudah, aku mandi junub pada Allah Ta'ala, sudah susah. Menyeluruhkan air seluruh badan berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala. Jadi dua dia, rukun dia dua je. Pertama niat, yang kedua jiru air seluruh badan. Maka termasuk kata jiru air seluruh badan ni macam yang tuan-tuan lah. Kalau mana-mana duduk di patah, mana duduk di sungai tu, ya, buka tikat terjun sungai. Terjun duduk dia, buat ketah kerja ke, buat ke apa, makan nasi lemuk dalam sungai tu. Contoh juga, dia berkali 5 minit, naik pula. Selesai lah, dikira dah mandi junub. Walaupun dia tak gerak pun, dia tak, dalam tu, dalam sungai tu. Ya, maka susah. Dia terjun gitu ya, naik. Ataupun berenang patah tu sampai ke Pulau Edam, ini yang mandi junub susah. Ataupun dia berjalan-jalan, tiba-tiba ada lapuk air, malam hujan kan, ada lapuk air atas rupuk tu, dia pun jalan sembang. Orang tengah mandi apa ni? Kita sakut kaki dia, terbang. Jatuh atas air tu, dia pun mengatakan saja aku menghadap besar kerana Allah Ta'ala. Maka ada besar berlaku lah. Setakat orang mana kena air badan dia. Jadi orang mana kena muka, kena kepala tu, maka terangkat ada dia. Balik sempurnakan, kalau bagian-bagian orang tak kena air. Very simple. Jadi mandi junub tu very simple lah, bukan payah sangat. Nanti kita jelaskan di sini. Jadi payah ni pasal apa? Sebab dia bersabit dengan satu isu nama dia air mustaqmah. Tu dia takut. Jadi setengah orang pakai ambil dan bedding air sikit, dia pakai cegok orang lari jauh ni. Macam yang bola sepak. Akan kita jelaskan itu satu kesusahan kepada masyarakat. Kita pemudahkan mereka ni. Tak payah mudah tu. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wala junuban illa 'abiri sabil. حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. Kita nak highlight perkataan di sini ialah apa ni? Wala junuban illa 'abiri sabil. Dan janganlah pula hampir di masjid sedang kamu dalam keadaan junub, yang berhadap saw. Kecuali kamu hendak melintas saja. Maknanya kalau orang yang sedang berjunub, dia melintas saja masjid apa? Faham tak melintas? Melintas ni macam gini. Jalan tu, jalan kampung kita tu lah. Terus masjid tu tengah jalan. Dah masjid lah. Jadi kita pun jalan-jalan kaki, masjid tengah jalan, kita pernah kita masjid tu keluar tu rumput ni. Jalan pula. Itu maknanya melintasi masjid. Jadi macam tu, tak apa. Dia tak apa. Tapi dah masjid lah, tak ada lah kampung kita masjid tengah jalan. Kalau masjid, contoh situ jalan mesti kita corner sikit kan. Seandainya begitu dalam masyarakat zaman dulu lah.
Zaman kita sekarang tidak timbul benda-benda macam ni. Perkataan fatahharu kemudian yathurna ni fokuskan kepada mandi lah. Konsep mandi yang sempurna ialah dengan menjuruskan air ke seluruh badan. Jadi maknanya hok mana di badan kita tadi, hok yang boleh menghalang air, ada plastik ke, ada kecak ke apa semua sekali, hok mana boleh buat kena buang semua sekali. Kecuali kalau dibuang tu mudarat. Mudarat masa kita kena cak ni, kita pergi gigi tu mandi gigi cabut kulit. Tak boleh. Salah gitu lah. Kena kat ni. Orang perempuan tadi pakai alat solat tebal sangat. Jadi itu, jadi plastik keping yang pada pipi. Kan dia tengah mandi junub dia kau bahang apa? Contohnya cabut kulit. Tak boleh lah tu lah. Jadi rosak binasa pula kulit kita, tak boleh lah. Macam orang makan susu lah. Orang yang makan susu salah, haram. Berdosa buat gitu lah. Tapi bila dia mati, kita mandi jenazah, kita nak gigit susu, kita tak boleh. Jadi kalau kita buang susu dia, tengok kau buat muka dia. Tak boleh, biar gitulah. Dia tangguhlah risiko apa yang dia buat di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian seterusnya sunat-sunat mandi. Mandi junub memerlukan seseorang mengikut perbuatan Rasulullah SAW. Kedudukannya tidak lari dari perbincangan dalam amal-amal sunat ketika mandi haid. Mandi haid tu hampir sama dengan mandi junub. Antara kena buat basuh tangan sebanyak 3 kali. Basuh tangan dulu basuh tangan nak mandi tu basuh tangan sebanyak 3 kali. Kemudian seterusnya membasuh alat kelamin. Takut-takut ada kotoran-kotoran yang melekat pada alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Seterusnya berwuduk dengan lengkap. Ambil air sembahyang dulu. Berwuduk dengan lengkap. Bagaimana wuduk menunaikan solat. Boleh kemudian akan basuh kaki sehingga selesai mandi. Masa wuduk tadi, masa kita selesai ambil wuduk tu, kalau kaki kan wuduk kan kena basuh kaki kan. Lepas tu boleh kediam. Boleh kediam lepas mandi boleh buat. Nak buat selalu pun boleh. Tak ada apa-apa. Menjeduskan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Maknanya ambil air, ambil nyebok air tu, satu nyebok dia kepala aja. Ambil kat kau. Kali ambil kali kedua dia sampai kat kau. Kali ketiga sampai kat kau. Kan? Jadi rambut-rambut kita tu, jadi kalau orang perempuan tu dia punya rambut dia tu agak jarang, rambut dia tu agak jarang katanya, kena buat mencelah-celahi dengan tangan lah. Kalau rambut dia tebal sangat macam kengkong tebal. Kalau datangnya tebal air dah pergi. Tak susah lah masalah. Tapi kata-kata rambut muslimat kita jarang. Maknanya kalau kita tengok nampak tu buat kulit kepala. Banyak perempuan kita kan kat dia ni ada main gugur rambut. Sikit sebanyak mana gugur lah. Dah boh dekat, boh ni nak, ni kena tarik, gugur gitu je rambut. Walaupun kita nampak pada zahir ni nampak rambut, nampak dia senyum-senyum, rambut ada dah dalam. Sambil mencelahi rambut dengan tangan agar air sampai ke kulit kepala. Itu wajib buat untuk menyampaikan air. Menyeluruhkan air ke seluruh badan. Lepas tu seluruh badan bermula sebelah kanan. Tadi ambil nyebok 3 kali, lepas tu nyebok pula 3 kali. Sampai sebelah kaki. Sebelah je. Sebelah je. Ambil sampai sebelah rata semua sekali sebelah. Lepas tu sebelah pula sebelah kanan. Sebelah je. Sebelah kanan. 3 kali. Lepas tu baru basuh kaki. Very simple. Jadi dengan cara itu kita boleh jimat air. Ni dia dok mandi junub pakai air bomba. Mending bomba. Air kena bayar banyak. Menjeruhkan air seluruh badan. Bermula sebelah kanan, kemudian diikuti dengan sebelah kiri. Boleh faham tak? Sambil menggosok bahagian di bawah ketiak dan telinga, usap jari jemari, buah kaki, mengikut tak mampu lah mana-mana boleh tu. Kalau boleh menghalang masuk air ni, itulah telinga tu, itulah jari, orang perempuan kena jari dia kan panjang kan. Untuk memudahkan dia menerkam orang lelaki dia panjang sikit kan. Orang lelaki kau jahat masuk kau ditikangnya dengan tu dia, dengan apa ni, dengan buku dia. Sunat-sunat mandi daripada nombor 1 hingga nombor 5 di atas sabit dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Maimunah diriwayatkan oleh jamaah. Sunat-sunat ini termasuk dalam umum perintah bersuci yang terdapat dalam ayat di bawah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini saya sebut tadi sunat lah. Tapi sunat itu sangat digesakan. Kemudian seterusnya mengangkat hadas. Saya nak angkat hadas sebab saya nak buka kepada sesi soal jawab depan ni. Pada sesi soal jawab dah sedap. Hadas besar akan hilang dengan mandi atau tayamum selaras dengan syarat-syarat kedua ni. Hadas besar akan hilang pertama dengan mandi. Pertama dengan mandi. Bila kita mandi selesai ya, tak akan hadas kita. Yang kedua kalau tak boleh mandi, misal kata mana-mana orang yang terlantar di hospital, nak mandi tak boleh. Sakit aksiden. Jadi duduk hospital tu, terbakar habis contoh, terbakar duduk begini. Hospital, kaki ayu, kaki tunang. Tiba-tiba berjunuk atas katil tu, dia berjunuk, dia bermimpi contoh anak mana wak-wan. Jawabnya dia kena tayamum. Jadi tayamum lagu mana? Tayamum ada dekat kaunter. Minta dengan nurse tu. Rasa cakap banyak dengan nurse. Kata nak tayamum dia. Kata tak buat kenapa? Yang nak tanya kata. Itu kerja aku. Minta apa ni?
minta debu, kemudian debu tu dibagi ada sekeping yang berbentuk itu. Jadi kita ambil, kita buka, ambil dalam kertas A4, letak kertas A4 sekeping, letak situ, kita pun bubur debu tu sini, dan kita pun tayamum. Jadi tayamum tu dua cara. Dalam mazhab Syafi'i kita tepuk, kemudian rinji sikit, sapu muka. Ya, jadi sapu muka tu tidak perlu kita buat macam kita basuh dengan air. Sapu muka ni jangan kita bola mata, bola hidung kan. Bukan gitu. Sekali je. Lepas tu, lepas kedua, rinji. Buat gini je. Satu, dua. Dua. Dah payah buat macam kita basuh gini. Gini. Tu basuh, bukan sapu. Jadi tayamum ni, tayamum. Itu bagi orang tayamum. Jadi kalau dia duduk di hospital, kena buat macam tu lah. Dan kalau dia tak boleh tayamum, dia sendiri nak tayamum, dia duduk dia lekat. Gantung accident. Jawabnya, keluarga datang. Kena cakap terus-terus, wah aku tayamum. Aku junub wah. Allah. Jadi keluarga tolong tayamum lah. Cara yang kedua ialah tepuk, rinji, muka sekali. Berarti sini je. Sini je. Atau kat tu selesai. Dari segi dalil, ni paling kuat kali. Tapi masyarakat mazhab Syafi'i kita dah amal. Jadi maknanya dua cara. Mana kalau pertama tu dah nak buat rasa jenis malah, guna cara kedua. Kalau cara kedua tak buat juga, memang pemalah. Paling mudah kita nak buat, ambil bola terhapuk. Kita tak nak semayang lah tu. Kemudian berwuduk. Bagaimana wuduk untuk menunaikan salat apabila ingin tidur, atau makan atau minum atau mengulangi persetubuhan. Jadi maknanya dari sudut ini, bagi orang yang berjunub yang ingin menangguhkan mandi, boleh basuh alat kelamin dia. Maknanya setelah bersama, kemudian dia tak nak mandi, jadi dia boleh basuh, dia boleh tidur. Tapi moleknya berwuduk dulu. Belum tidur tu berwuduk dulu. Dia bersih semua sekali, kemudian dia berwuduk, lepas tu tidur. Bagaimana wuduk untuk menunaikan salat apabila ingin tidur atau makan atau minum atau mengulangi persetubuhan. Maksudnya dia nak ulang lagi, maka dia kena mengambil wuduk terlebih dahulu. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, memberi satu kekuatan. Wuduk tu akan memberi satu kekuatan. Apa? Sebab dia taklah pertubuhan ini adalah satu orang panggil memerlukan aksi-aksi yang memerlukan tenaga yang besar. Macam bola sepak lah apa. Lepas tu saya minta maaf lah, bicara tajuk ni jadi kelakor lah pula. Okey, seterusnya mengambil wuduk. Wuduk yang diambil oleh orang yang berjunub adalah sah. Ini isu beberapa isu. Sekarang ni kita sedang berjunub. Boleh tak orang yang sedang berjunub tu ambil wuduk? Jawabnya boleh ambil. Wuduk tak ada masalah. Sah walaupun dia sendiri sedang berhadap sah. Dia sedang berhadap sah, dia nak ambil wuduk saja, nak bagi kerja tijabah. Perkara ini telah dibutuhkan oleh ulama dan sahabat. Jadi junub ni minta. Sebab ada satu kes. Ada pernah berlaku bila orang mengadukan pada saya. Isteri dia tu tidak sedar bahawa dia sedang berjunub. Ada masalah apa? Isteri tu tak sedar dia berjunub. Ada berlaku. Suami okey lah. Dia tahu lah. Isteri tak tahu. Sebab tu suami kena maklum lah isteri. Bawa nama tu junub tu. Ambil jabat tu mandi dulu. Dia awal tu balik tak karang. Mayat supaya tu apa semua sekali. Suami dia dah lama dah mandi lagi. Tak mandi lagi. Sudahlah. Sebab dia tak tahu. Sebab kemungkinan persetubuhan itu berlaku ketika isteri sedang tidur. Jadi dia tak sedar. Ada juga bini perempuan, kalau tidur mati keras tu. Tak sedar apa yang berlaku di sekitar. Gempa bumi berlaku, tak sedar. Apa lagi yang berlaku di Nepal. Lagi dia tak sedar. Jadi jawabnya macam mana? Jawabnya kena beritahulah kepada isteri tu. Siang dia mayang berapa fardu, atau kau balik kan. Kemudian seterusnya, walau bagaimanapun untuk menjadikannya sebagai wasilah bagi membolehkan menunaikan salat, tidak boleh. Jadi wuduk tadi sekadar untuk wuduk je lah. Tapi nak baca, nak sembahyang tak boleh. Sebagai ulama kata, nak buat amalan kecil seperti baca Quran, itu boleh. Tetapi kalau nak itu tak boleh. Kerana wuduk hanya dapat mengangkat hadas kecil sahaja dan tidak mengangkat hadas besar. Berjunub merupakan hadas besar yang mewajibkan seseorang mandi bagi membolehkannya menunaikan salat. Bagaimana tidak mandi selagi itu dia tidak boleh menunaikan salat. Dan kalau dia menunaikan salat dalam keadaan junub, hukumnya haram dia melakukan dosa besar. Macam mana? Macam orang batal dalam sembahyang lah. Siapa-siapa yang batal dalam sembahyang wajib segera berhenti. Kalau dia sembahyang juga, dia melakukan benda haram walaupun dia sedang sembahyang. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menjelaskan Rasulullah mengambil wuduk sebelum mencurahkan air ke atas rambut baginda dan sebelum meratakan air seluruh badan. Ini membuktikan mengambil wuduk adalah sah bagi orang yang berjunub. Jadi maknanya siapa-siapa berjunub dia nak ambil air wuduk saja, boleh. Tak ada apa-apa
bangun dalam keadaan berjunub di pagi Ramadan. Lagu mana ni? Saya melihat satu-satunya mazhab yang kata tak sah puasa namanya mazhab Hasan Basri. Mazhab saya mazhab Hasan Basri. Ada seorang ulama namanya Hasan Basri. Hasan Basri kata siapa bangun pagi pada hari berpuasa tu, dia tidak mandi lagi, dia ada buat tak sah. Dia seorang yang kata seorang lain sah lah ke, tak ada apa-apa ni. Nabi SAW pun dah hadis sahih bagi dia bangun dalam keadaan berjunub. Cuma dosanya salah bila dia tak main subuh. Dan nak sembahyang subuh mesti mandi. Tapi hubungan dengan puasa tak ada masalah. Dia tak mandi junub apa petang, puasa tak sah. Tapi dosa lah pasal dia tak mayang. Tak boleh nak mayang. Orang yang berjunub pada waktu malam atau di waktu pagi sebelum masuk waktu subuh dan sempat berniat puasa, puasanya pada keesokan hari adalah salah. Tetapi ia dikira berdosa kerana melewatkan mandi junub yang menyebabkan salat subuh dilaksanakan beliau pada hari itu keluar dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi dia salah dari segi tak semayang lah. Melewatkan junub pun salah juga sebab mesti tidak baca sunnah. Rasulullah ni apa-apa kebanyakan dia akan mandi junub segera. Ada seorang ibu tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau kita berjunub pada pukul 3 malam, jadi apakah segera kita mandi junub? Pukul 3 malam tu ni cuaca yang sejuk, bulan 12 pula, air macam air batu nak mandi kau ni. Jadi kita jawab, dianjurkan segera mandi, dianjurkan pukul 3 kan, dianjurkan segera mandi. Tetapi tidak mesti begitu. Kalau dia macam kita sebut tadi, kalau dia mandi separuh-separuh, dia mandi daripada pinggang ke kaki dulu, pagi esok dia sambung pula, tak ada masalah kan? Boleh lah. Kalau dia mandi terus, lagi molek. Jadi moleknya beli tu lah, beli apa, sakonah apa? Alat heater. Water heater tu. Saya rasa rumah tuan-tuan sekarang ada water heater lah. Kini sebab rumah sosok lah kering. Gaji tengok gaji lah buat. Water heater lah, kena GST kat lagi. Baru 20% GST. Kita lah, Arab panggil sakonah. Kita atas tu pakai buka tu lah. Macam-macam dia belakang tu dua. Saya kat rumah dua orang. Ulama sepakat setubuhan yang dilakukan dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan merosakkan puasa. Dia lakukan setubuhan. Ada bila saya menyampaikan satu ceramah, ada orang komplain, ayat saya tu dia tak faham. Kita tidak menggalakkan orang setubuh siang hari bulan Ramadan, itu haram. Tahu tak? Kita bercakap seandainya berlaku, kita kata pasangan suami isteri tu dia baru kahwin, seandainya berlaku setubuhan pada siang hari bulan Ramadan, dia nak buat macam mana? Kita bercakap kot tu. Ataunya suami tu misalnya sebelum berlaku setubuhan tu dia minum air dulu pada siang hari bulan Ramadan, dia minum air, makan buah pomok dulu dan sebagainya. Baru dia bersama dengan isteri dia. Jadi jawab dia batal puasa dia, tetapi dia kena ganti satu hari je. Berbeza dengan suami yang mulakan batal puasa melalui proses tubuhan itu sendiri, maka dia kena bebas orang hamba lah. Yang hamba tak ada, puasa 2 bulan berturut-turut, puasa sebulan pun kau kering dah. Nak 2 bulan lepas tu kena beri makan 60 orang fakir miskin. Setiap seorang secukup makanan dengan nilai yang RM9. Dan RM9, 6 kali 60, berapa kali ya? 9 kali 60. Senang bahasa. Jadi yang terlibat wajib membayar kafarah, iaitu membebaskan seorang hamba. Dan dari mana hamba lagi tak ada pun. Perang-perang berlaku pun orang-orang hamba tu adalah jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu dalam bermakan 60 orang fakir miskin. Selain daripada itu, yang terlibat juga dikehendaki mengqada puasa yang rasak kerana persetubuhan tersebut. Satu hari dia kena satu bulanan. Manakala satu hari itu berulang persetubuhan itu 2-3 kali, dia tidak bertambah dia punya kafarah dia, satu je lah. Tapi esok berlaku pula, tu lah. Dalam 2 bulan, capu lah 2 bulan, 4 bulan ni. Habis jadi korok dulu. Ada satu pasangan suami isteri, dia baru kahwin. Suami dia duduk Johor, isteri dia duduk Kuala Lumpur. Jadi dia jumpa subuh. Ada pagi Ramadan. Maka berlaku apa yang berlaku. Dia orang muda lah apa. Jadi dia telefon saya, nak awak ni, tak nak awak ni. Dah membuat, mau tanya aku. Sakit dulu. Saya kata pertama dia kena bertaubat. Taubat king ni macam mana taubat kan. Yang kedua, jangan ulang lah benda-benda macam ni. Lepas tu, entah boleh lah 2 bulan turut-turut. Kena cubalah lagu mana pun. Lepas orang hamba tak ada, British tak ada, British RM2.5 nak beli hamba mana. Hamba ada RM500,000. Harga hamba dia ni kalau ada lah RM500,000 pun. Jadi, beri makan lah 60 orang pakai miskin. Dah 2 hari, sudah tu 20, 3 hari. Jadi dah salah. Jadi jangan nikah kat puasa. Kafarah di atas diwajibkan kalau persetubuhan itu dilakukan dengan sengaja. Jika dilakukan dalam keadaan lupa, tak wajib membayar kafarah menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Satu hari Ramadan tu dia sama-sama remaja. Dia ingat dia main go babak contohnya lah. Sudah tu Allah puasa. Satu Ramadan. Tak apa, ada apa-apa.
Dia panggil rezeki dia panggil. Ada dah apa? Macam makan buah pelang lah. Pada hari 1 Ramadan tu kita tengok buah pelang, puak. Bahan 3 kuning. Hari sedar. Allah Maha Kuasa. Tak apa, rezeki. Jika sekiranya keluar mani berlaku dengan sebab sengaja berseronok di kawasan bukan kawasan alat kelamin, atau sentuhan dengan syahwat, atau melakukan istimna dengan tangan. Tahu tak istimna? Istilah bahasa Arab. Istimna ni orang lelaki buat dengan tangan dia bagi mengeluarkan mani. Dia bagi nama dia? Unani. Orang lelaki dia rasa jenis sifat yang sangat pelik, suka buat kerja gitu. Buat kerja jabat apa? Jadi atau melakukan istimna dengan tangan, batal puasa ni. Sekiranya keluar mani berlaku dengan sebab sengaja berseronok lah. Kalau tak sengaja tak apa, kita tengok contohnya keluar mani. Ni manusia jenis kuat seks sungguh lah ni. Tengok aja keluar dah jeng tu. Menurut majoriti ulama dah. Batal puasa dan hingga hanya mewajibkan qada pada orang yang terlibat. Batal dan qada tanpa perlu membayar kafarah. Menurut pandangan ni. Jadi kafarah benda, kafarah itu ialah denda. Satu istilah digunakan untuk kini, denda bermula dengan bebas seorang hamba. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut. Kalau tidak mampu, tukar kepada beri makan 60 orang fakir miskin. Dua orang ni lah. Dua orang. Ya. Dua-dua isteri ke suami. Tapi Syafi'i pakai pandangan ulama yang kena adalah suami sahaja. Sebab biasanya aksi-aksi itu bermula pada suami. Biasa suami lah yang buat kerja. Biasa suami suami yang kena. Kalau perempuan ni tidak. Tapi saya tak rapi. Ada ulama kata kena dua-dua sebagai disiplin. Kena dua-dua cek bos. Tapi ini satu sudut bagus juga bagi isteri-isteri yang menghadapi obesiti yang lebih. Suami pun obesiti, jalan gang. Jadi kalau dia puasa 2 bulan, memang sudah 2 bulan seling. Memang seling semua. Itu obat seling yang paling